Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi bersama Guru Cemerlang Matematik SMK Puteri Sakdong, Dr. Hana. Hari ini cikgu ingin berkongsi bahagian kedua inspirasi amalan terbaik TS25 Panitia Matematik SMK Puteri Sakdong Bacok Kelantan. Bestnya Mathematics. Sasaran pelajar untuk mengikuti video ini adalah semua pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Sebelum tu, cikgu nak ingatkan agar semua pelajar bersedia dengan pembantu peribadi masing-masing iaitu kalkulator. Baik, perkongsian pada hari ini meliputi topik isi padu bongkah geometri. Topik ini bukanlah satu topik yang sukar bagi pelajar-pelajar, di mana sebenarnya anak-anak pelajar telah ada pengetahuan sedia ada semasa di sekolah rendah lagi bagi isi padu bongkah geometri mudah. Misalnya bagi cuboid, cuboid ataupun cube, yang mudah untuk peringkat menengah dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Jadi pelajar-pelajar sepatutnya telah biasa dan bagi yang belum biasa akan cuba biasa-biasakan diri untuk menyelesaikan soalan isi padu bongkah geometri yang biasanya menyumbang 4 markah. Okey, sekali lagi cikgu ingatkan mesti ada kalkulator, pembantu peribadi anda dan juga senarai formula. Nak dapat kat mana senarai formula ni? Google je. Ataupun anak-anak boleh sahaja rujuk kepada kertas soalan, kertas soalan ujian atau peperiksaan di peringkat sekolah yang biasanya disediakan senarai rumus di muka surat 2 dan 3. Okey, kita teruskan. Bagi isi padu bongkah geometri ada 4 langkah utama yang pelajar-pelajar perlu ikuti. Langkah yang pertama, kita mesti menentukan 2 bongkah yang terlibat. Kenapa 2 bongkah? Sebab kebanyakan soalan melibatkan gabungan 2 bongkah geometri. Cuma sama ada dia digabungkan atau dia dikeluarkan. Jadi untuk proses yang kedua atau langkah yang kedua, kita kena pilih operasi. Jika dia digabungkan, maka pelajar-pelajar kena tambah. Atau jika bongkah tadi dia kerat, dia buang ada saja words dikeluarkan atau dibuang, maka operasinya adalah perlu ditolak. Seterusnya yang ketiga, tulis formula ataupun rumus yang betul. Jadi apa yang perlu kita buat, rujuk sahaja senarai formula yang dibekalkan. Walau bagaimanapun, cikgu suka syorkan agar pelajar-pelajar cuba menghafal. Macam mana nak hafal? Sebenarnya bila kita buat banyak soalan, automatically dia akan ingat dalam kepala kita. Maknanya automatically kita akan menghafal. Dan yang keempat, langkahnya adalah kita perlu gantikan nilai-nilai yang dinyatakan dalam soalan. Misalnya nilai jejari atau nilai tinggi atau diameter, dan kita perlu tahu hubungan antara diameter dan jejari dan sebagainya. Dan akhir sekali, jika ada melibatkan pi, maka gunakan
yang diarahkan. Okey, seperti mana yang diarahkan dalam soalan. Misalnya gunakan pi sama dengan 22/7 atau pi adalah 3.142. Okey. So, cikgu nak mengajak pelajar-pelajar cuba melihat contoh pertama di sini ya, iaitu baik, Raja menunjukkan sebuah kon. Okey, so di sini adalah kon, alright, dengan jejari 9 dan tinggi 14. Okey, bila kita baca sahaja melibatkan kon, sebenarnya kita akan terus rujuk formula kon dan kita perlu tulis. Okey, sebuah silinder. Okey, kita bulatkan lagi sekali silinder. Okey, dan kita catat rujuk pada senarai formula silinder. Okey, apa formula silinder? Okey, dengan jejari 3 cm dan tinggi 7 cm. Okey, apa operasinya di sini? Dikeluarkan. Maka kita bulatkan, kita highlight kat sini, dikeluarkan. Alright. Okay, dikeluarkan daripada bongkah. Okay, jadi soalannya adalah gunakan pi sama dengan 22/7, hitung isi padu bongkah yang tinggal. Jadi kita perlu guna pi seperti mana kehendak soalan ialah 22/7 tadi. Okey, bongkah yang tinggal maksudnya sekarang ni idea kita adalah okey, yang besar ni adalah kon. Okey, semua maklumat dah lengkap dengan jejari kon 9. Okey, tinggi kon 14. Okey, kemudian dalam kon ni ada silinder and then kita keluarkan. Okey, maknanya kena tolak silinder. Okey, silinder yang warna kuning ni juga dah ada maklumat lengkap, iaitu jejarinya 3 dan tingginya 7. Okey, jadi langkah pertama kita selepas kita kenal pasti kehendak soalan dah kita highlightkan tadi, iaitu bongkah yang terlibat adalah kon, maka kita rujuk formula isi padu kon adalah 1/3 pi j kuasa 2 T. Manakala kita lihat bongkah yang kita nak keluarkan iaitu silinder sama dengan pi j kuasa 2 T. Okey, next step. Okey, just gantikan sahaja dalam formula tersebut. Okey, kon 1/3 darab pi darab jejarinya 9 kuasa 2 darab tinggi kon 14. Okey, cikgu suka sarankan agar kita letakkan a big bracket here. Okey, 2 bracket di sini supaya dia nampak kemas dan kita boleh menekan kalkulator dengan betul. Kita tak keliru. Tolak dengan, okey, open the second bracket. Okey, 22/7 iaitu pi darab dengan jejari iaitu 3 kuasa 2 darab dengan tinggi silinder iaitu 7. And then close the bracket. Tekan sahaja kalkulator sama dengan 990. Maksudnya di sini, okey, setelah kita kenal pasti formula dan juga operasi yang terlibat, maka kita terus gantikan nilai yang betul dalam formula yang betul. And then tekan kalkulator dengan betul mengikut operasi 1 by 1. Jadi markah kita 1 markah untuk kon yang betul, 1 markah untuk silinder yang betul, 1 markah untuk operasi yang betul iaitu betul kon tolak silinder. So markah yang terakhir, markah keempat, nilai jawapan yang betul iaitu 990. Okey, mudah saja kan? Baik. Kita teruskan kepada soalan Soalan-soalan contoh di sini isi padu bongkah. Soalan yang pertama. Okey, Rajah 1 menunjukkan sebuah jak berbentuk silinder tegak. Okey, berisi separuh air
berperisa anggur untuk dijadikan aiskrim berbentuk kon. Air berperisa anggur tersebut dituang sama rata ke dalam 2 dozen, 2 dozen bekas aiskrim berbentuk kon. Hitung tinggi bagi sebiji kon aiskrim jika diameter kon ialah 4 cm. Gunakan pi sama dengan 22/7. Okey, sekarang ni daripada soalan ni kita kena highlight dulu. Kita bulatkan atau kita gariskan dulu. Okey, apa terms penting kat sini? Okey, kita kenal pasti apa bongkah yang terlibat. Okey, yang pertama adalah jug. Okey, jug ni berbentuk silinder. Okey, maksudnya kita kena bulatkan silinder sebab lepas ni kita nak catat formula silinder. Alright. Next lagi. Alright. Nak jadikan, okey, dalam ni ada separuh air dalam jug ya. Kita nak buat aiskrim berbentuk kon. Okey. Ada berapa aiskrim Okey, aiskrim dia tadi dia kata dia nak bentukkan 2 dozen. 2 dozen di sini awak kena kenal pastilah. Okey, kalau 1 dozen bersamaan 12 kon. Kalau 2 dozen maksudnya 24 kon. Jadi terms itu perlu dilihat dengan teliti. Seterusnya adalah hitung tinggi bagi sebiji kon aiskrim jika diameter. Jadi kenapa cikgu bulatkan di sini? Sebab yang dia bagi ialah diameter. Nanti bila kita gunakan formula ialah jejari. Maka kita kena alert diameter kita catat siap-siap. Diameter ni 4 cm, jadi kita catat J atau jejarinya adalah 4/2 iaitu 2. Okey, so kita catatkan formula yang terlibat silinder. Okey, silinder pi J kuasa 2T dan kita catatkan kon 1/3 pi J kuasa 2T. Alright, next kita gantikan nilai-nilai yang betul ke dalam formula yang betul. Okey, mudah sahaja. Okey, again cikgu suka gunakan a big bracket here. Okey, cikgu letak bracket pi 22/7 darab dengan jejari bagi silinder. Tadi dia bagi sini diameter 8. So, jejarinya 4. Okey, 4 kuasa 2 darab dengan 9. Kenapa 9? Sebab air yang terkandung di sini dia kata adalah berisi separuh. Bermakna jika tingginya adalah 18, separuh dari 18 adalah 9. Okey, jadi again cikgu ulang 22/7 darab 4 kuasa 2 jejari darab dengan tinggi silinder 9. Okey, close the bracket. Alright. Okey, di sini sama dengan open the bracket. Okey, 24. Kenapa 24? Sebab dia melibatkan 2 dozen tadi Okey, 24 kon 24 biji kon. 24 darab dengan kita gantikan nilai pada formula yang betul untuk kon iaitu 1/3 darab pi 22/7 darab jejari kon iaitu 2 kuasa 2 darab tinggi. Okey, tinggi kita tak tahu jadi kita letakkan saja tinggi itu T ataupun X. Okey, boleh sahaja Okey, and then close the bracket. Okey, next step. Okey, next step sebenarnya untuk pelajar menengah atas yang biasa dengan cikgu dah biasa soalan ni kacang je. Okey. Jadi untuk yang pelajar menengah rendah sebenarnya cikgu nak share di sini. Okey, ada step kita gunakan saja hikmat pembantu peribadi kita, calculator. Okey. Apa yang perlu kita buat? Okey, kita cuma gantikan. Alright. Okey, semua pelajar ikut Okey, tekan calculator. Okey, open the bracket. 22/7. Alright, darab 4 kuasa 2 darab 9. Okey, close the bracket. And then tekan alpha soft. Okey, rujuk dekat kalkulator anda alpha soft untuk sama dengan
And then open another bracket. 24 darab dengan 1/3 darab dengan 22/7 darab dengan 2 kuasa 2 darab dengan, okey. T ni kita ganti sebagai alpha X. Okey, cuba cari alpha X. Okey, untuk mudah kat situ dia ada X, ada Y. Okey, yang mudahnya kita guna alpha X. And then close the bracket. Alright. Then what you have to do next? Tekan shift solve 2 kali. Maksudnya shift solve, shift solve. You akan dapat nilai X atau kita tuliskan T sebab tadi kita gunakan T sama dengan 4.5. Okey. Bagi pelajar menengah atas biasanya dah biasa kat sini susah berbelit-belit lidah shift solve ni, jadi kita biasa guna cicah sahaja. Mudah kan? Alright. Okey. Kita teruskan dengan contoh soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, rajah 2 menunjukkan air kotak Milo yang dijual dalam kotak. Okey, kotak di sini maknanya bentuk apa ni? Bentuk? Ya, bentuk cuboid. Dan tin di sebuah kedai. Okey, bentuk tin biasanya Milo bentuk apa? Ya? Yes, bentuk silinder. Alright, jadi kita catatlah cuboid dan silinder. Okey, antara sekotak minuman dengan 3 tin minuman yang sama, yang manakah lebih berbaloi untuk dibeli? Tunjukkan langkah pengiraan untuk menyokong jawapan anda. Gunakan pi sama dengan 22/7. Okey, sekarang ni kita kena tengok satu persatu. Untuk air Milo kotak, okey, yang berbentuk cuboid ni harganya RM6.60. Manakala, okey, satu tin air Milo yang berbentuk silinder harganya adalah RM2.20 satu tin. Okey, jadi soalan kalau kita nak ambil atau kita nak beli 3 tin. Okey, 3 tin maknanya kos yang samalah. Jadi RM6.60 juga. Soalannya kita nak banding untung beli Milo satu kotak ke atau untung beli Milo yang 3 tin. Okey. Jadi kita bandingkan isi padu bagi kedua-dua ni. Alright. Jadi untuk cuboid panjang kali lebar kali tinggi. Bagi silinder adalah pi j kuasa 2 T. Alright. Next. Jadi kita pun tuliskan nilai yang betul ke dalam formula yang betul. Alright. Jadi untuk kotak itu cuboid 22 darab 12 darab dengan 4. You dapat 1056 isi padu air Milo. Okey, air Milo kotak Bagi silinder iaitu berbentuk air tin tadi, 3 tin ya. Okey, you gantikan pi, okey. Jejarinya 2 sebab di sini dia bagi diameter 4. Okey, 2 kuasa 2 kali dengan 14 tinggi kali dengan 3 tin. Sama dengan 528. Jadi bila kita bandingkan dua ni 1056 untuk satu kotak berbanding 3 tin hanyalah 528. Jadi kita katakan Milo kotak lebih berbaloi kerana isi padunya lebih banyak. Okey. Baik, kita teruskan lagi contoh soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Rajah 3 menunjukkan sebuah pepejal yang tinggal setelah sebuah silinder dikeluarkan daripada prisma tegak. Jadi kita rujuk, okey, di sini adalah prisma tegak. Okey. Kemudian ada silinder yang kita tebuk keluarkan. Ibaratnya kita kerat potong di sini, kita keluarkan pepejal yang berbentuk silinder. Okay, trapezium BCFM. Okay, which one? Okay, so BCFM di sini. BCFM ialah keratan rentas seragam prisma itu. Okay, diameter silinder ialah 5.6
cm. Dan tingginya adalah 12 cm. Soalannya, hitung isi padu bongkah yang tinggal. Okey. So, apa yang kita kena kenal pasti? Again, yang pertama bentuknya silinder. Okey, yang disebut kat situ silinder dikeluarkan daripada prisma tegak. Jadi dua formula yang terlibat di sini iaitu you kena catatkan prisma tegak dan satu lagi adalah silinder. Okey, lagi maklumat yang seterusnya adalah trapezium BCFM. Okey, yang merupakan luas keratan rentas bagi prisma ni. Okey, dan seterusnya diameter silinder juga 5.6. Okey, kena hati-hati sebab kita akan guna jari. Okey, kemudian isi padu yang tinggal. Soalan ni isi padu yang tinggal, jadi operasinya adalah tolak. Okey, yang mana nak tolak yang mana? Prisma tegak, kita kena tolak dengan silinder sebab kita keluarkan silinder tadi. Okey, jadi kita rujuk senarai formula prisma adalah luas keratan rentas kali panjang. Okey, which one luas keratan rentas ni? Tadi dia bagi tahu luas keratan rentas di sini adalah luas bagi trapezium BCFM. Okey, makna next step kena rujuklah. Apakah dia pula formula bagi trapezium? Alright. Kali dengan panjang. So panjang ialah yang opposite kepada keratan rentas. Okey, jadi maknanya opposite dia yang bertentangan dengan luas keratan rentas ini adalah di sini 14 kan? Di DC . Okey, silinder lengkap maklumatnya. Okey, so kita catatkan. Alright. Untuk prisma, okey, luas keratan rentas iaitu trapezium BCFM. Okey, jadi cikgu catat di sini 1/2 darab dengan, okey, luas keratan rentasnya berbentuk trapezium. Jadi bila kita rujuk formula, trapezium ialah setengah kali dengan hasil tambah 2 garis yang selari. Okey, 2 garis yang selari di sini ialah BC dan FM. Okey, FM. Jadi berapa? BC 6, FM 24. Jadi kita tambah 2 garis yang selari and then kali dengan tingginya iaitu 12. Okey, jadi cikgu ulang. 1/2 darab dengan hasil tambah 2 garis yang selari. Okey, you put in bracket 6 tambah 24. Close the bracket. Darab dengan 12. Okey, selesai bahagian luas keratan rentas iaitu trapezium BCFM tadi. Darab dengan panjang. Okey, untuk isi padu prisma tegak darab dengan panjang. Okey, which one is panjang? Panjang adalah yang opposite kepada luas keratan rentas. Jadi panjang kita adalah DC. Iaitu 14 cm. Okey, darab dengan 14 and then close the bracket. Okey, kita dah dapat markah pertama untuk isi padu prisma. Sebab kita telah berjaya menggantikan nilai-nilai yang betul dalam rumus yang betul, formula yang betul bagi prisma tadi. Okey, operasinya tolak. Okey, open another bracket untuk silinder adalah pi 22/7 darab dengan, okey, baik, jejari. Okey, dari diameter 5.6 jadi 2.8 kuasa 2 darab dengan 12. Close the bracket. Okey, and then cari saja nilainya. Tekan saja dalam kalkulator. Okey, buat dengan berhati-hati. Cikgu selalu ulang, gantikan nilai yang betul. Tekan dalam kalkulator dengan betul. Gantikan dalam rumus yang betul. Jika semuanya betul, insya-Allah pelajar akan mendapat jawapan yang betul. Okey, so jawapan kita adalah 2224.34. So, completely 1 markah untuk isi padu prisma. 1 markah untuk isi padu silinder yang betul. Okey, 1 markah untuk operasi yang betul iaitu kita tolak dan 1 markah untuk nilai yang betul. Okey. Mudah?
Ya, Alhamdulillah. Okey, kita teruskan soalan yang terakhir. Soalan yang keempat. Okey, Rajah menunjukkan sebuah kuali P yang berbentuk hemisfera. Okey, berisi penuh dengan kuah sup. Berisi penuh dengan sup dan sebuah bekas Q yang berbentuk silinder adalah kosong. Okey, kedua-dua kuali dan bekas itu mempunyai jejari 9. Maknanya jejarinya sama bagi kedua-dua kuali dan juga bekas Q ini yang berbentuk silinder. Okey. Ziana menuangkan Ziana menuangkan semua sup daripada kuali P ke dalam bekas Q. Maknanya kita ambil semua sup dalam hemisfera dituangkan ke dalam silinder. Okey. Didapati bahawa 5/9 daripada bekas Q berisi sup. Maknanya 5/9 daripada silinder ini berisi sup. Menggunakan pi sama dengan 22/7, cari tinggi dalam bekas Q. Maknanya kita nak cari berapa tinggi sup ni dekat dalam silinder yang kita tuangkan tadi. Okey, again kita kenal pasti apakah bongkah yang terlibat. Yang pertama adalah hemisfera. Okey, hemisfera kena hati-hati bila kita rujuk dalam formula, ada tak senarai hemisfera? Ada? Tak ada kan? Okey, jadi bila tak ada sebenarnya kita kena familiar dengan words hemi. Okey, hemi, kadang-kadang semi, kadang-kadang separuh. Dia menunjukkan 1/2. Okey, jadi maksudnya kita kena letakkan 1/2 dari sfera. Okey, seterusnya silinder. Okey, silinder. Okey, yang kita dah jumpa dan sebenarnya sangat familiar lah silinder. Alright, lagi apa lagi poin penting di sini? Okey, 5/9 daripada bekas Q. Maknanya 5/9 daripada isi padu Q tadi, iaitu isi padu silinder. Soalan dia suruh cari tinggi. Okey, jadi again hemisfera yang cikgu pesan tadi, letakkan 1/2 darab and then rujuk formula. Formula bagi sfera adalah 4/3 pi J kuasa 3. Okey. Manakala silinder adalah pi J kuasa 2T. Okey. So, macam mana kita nak kira? Okey, kita tulis saja in one line. Okey, again. Letakkan bracket, a big bracket here. 1/2 darab 4/3 darab pi iaitu 22/7 darab dengan jejari sfera iaitu jejarinya adalah 9 kuasa 3. Okey, close the bracket sama dengan 5/9. Okey, sebab 5/9 daripada bekas Q iaitu isi padu silinder. 5/9 darab 22/7 darab jejarinya 9 kuasa 2 darab T. Ataupun boleh saja letakkan X. Okey. Close the bracket. Okey, sekarang macam mana kita nak masukkan nilai ini dalam kalkulator? Again, open the bracket. 1/2 darab 4/3 darab 22/7 darab 9 kuasa 3. And then close the bracket. Tutup kurungan. Okey, jumpa sama dengan again, tekan alpha soft. Okey, alpha soft. Okey, next open the bracket. 5/9 darab 22/7 darab 9 kuasa 2 darab alpha X. Okey, alpha X. Close the bracket. Okey, next. Okey, next. Apa yang perlu kita tekan? Cicah sahaja. Iaitu shift soft, shift soft. Tekan 2 kali Alright. Cicah. So you akan dapat nilai tingginya adalah 10/8.
Jadi, untuk markah yang pertama, kita berjaya menggantikan nilai yang betul ke dalam formula hemisfera. You got 1 mark here. Sama dengan, okey, 5/9 darab 22/7 darab dengan 9 kuasa 2 darab dengan tinggi tadi. Alright, untuk silinder. Okey, and then ni sama dengan ya, maksudnya isi padu sup tadi bersamaan dengan 5/9. Okey, daripada isi padu silinder. You write in one line, tulis dalam satu baris saja. Okey, 3 marks here, 3 markah. And then cari nilai 10.8, another 1 mark untuk nilai. Mudah? Yes, memang mudah. Okey, that's why cikgu nak share, permudahkan untuk semua pelajar. Terutamanya pelajar-pelajar menengah rendah agar awak set dalam minda awak sebenarnya matematik itu sangat mudah. Okey, so semoga bermanfaat untuk perkongsian pada kali ini. Kita belajar norma baharu, kita mampu asalkan mahu. So, maths is easy, maths is fun. Bestnya maths. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.